Datuk dapat tahu masa Rani cantik pasang susuk, si dukun kenakan syarat yang mesti dibuat. Kalau tak dipenuhi, ilmu susuk akan makan diri. Syaratnya, Rani cantik mesti pertaruhkan anak perempuan sulungnya, mesti dikahwinkan dengan batu gunung yang dia jumpa di kuala sungai, dengan kedudukan batu tu menghala ke arah matahari jatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 210 hingga 212. Yang mana terlepas siri-siri sebelum ni boleh cari di playlist bercakap dengan jin dalam channel saya ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya, saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu rabak seram. Menurut Khatijah pula, lepas dikurung, mak memanggil-manggil nama Nonong dan beberapa nama lain. Setelah dikurung semalaman, esok paginya Khatijah buka pintu bilik mak nak tengok keadaan mak. Sebaik pintu dibuka, Khatijah terkejut besar. Mak dah terlentang kaku atas lantai, dah jadi mayat. Tangannya macam nak jamah sesuatu. Mata mak terbeliak macam ketakutan. Uban yang hampir penuh di kepalanya bertaburan atas lantai. Adik yakin uban tu dicabut sendiri oleh mak. Boleh jadi Allah nak tunjukkan sesuatu pada kita yang masih hidup. Dari situ kita boleh ambil iktibar. Kata Datuk, kata Nonong lagi, sebagai wanita generasi lama, mak cukup percaya dan taksub pada perkara-perkara tahyul dan kuasa gaib. Contohnya, masa nenek meninggal dunia, mak tak benarkan ayah dan Harun iringi jenazah nenek ke tanah kubur dan larang ziarah kubur nenek dalam masa 3 bulan. Pakaian, pinggan mangkuk peninggalan nenek tak boleh digunakan kecuali barang kemas. Pakaian dan pinggan mangkuk tu dihumban di kuala sungai, tempat bertemunya air masin dan air tawar. Perbuatan yang ganjil, bertentangan dengan hukum hidup manusia dan ajaran agama. Itulah komen yang Datuk berikan lepas dengar penjelasan daripada Nonong tu. Lepas tu Datuk suruh Nonong pergi ambil air semayang. Nonong pun bangun dan terus melangkah ke bilik air. Sementara tunggu Nonong, Datuk nampak resah semacam je. Wajah yang tadi ceria bertukar jadi sedih. Lebih 10 minit Datuk termenung dekat tingkap. Mungkin perasaannya dah tenang, Datuk melangkah ke arah tempat duduknya, lalu bersila dekat situ. "Tama, ada apa tu?" jawab Tama. Kata Datuk, antara dia dengan ayah Nonong dah berjanji dan mengaku sedara dunia akhirat. Susah senang sama-sama. Tak tergamak dia tengok anaknya susah. Kalau arwah tak tinggalkan pesan pun, Datuk tetap akan tolong. Tapi arwah tak dapat lepaskan dirinya daripada kekuasaan. Datuk berhenti bercakap. "Sekejap lagi aku beritahu, Nonong dah datang," kata Datuk. Nonong datang dengan berselendang, bawa Quran dan rehal. "Kamu macam tahu apa yang aku inginkan, Nonong? Bila memanda suruh saya ambil air semayang, saya teringat zaman dulu. Dulu setiap kali memanda datang, ayah suruh ambil air semayang dan baca Quran depan memanda. Kemudian dengan lembut memanda betulkan bacaan tajwid saya." "Ya, aku ingat." Nonong buka Quran juz 10 surah At-Taubah dan terus bacanya hingga 1 ain, baru berhenti. Kemudian Datuk buka cerita. Kata Datuk, masa umur Nonong baru 55 hari, Datuk dah tahu perbuatan mak Nonong yang kurang baik. Datuk cuba tegur dan larang, tapi mak Nonong tak ambil peduli dan marah-marah. Yang peliknya, ayah Nonong pun tak setuju dengan cara Datuk tu.
Apa yang mak buat? Tanya Nonong. Kata Datuk, mak Nonong tu pengamal ilmu susuk supaya dia pandang cantik, sentiasa muda dan manis, badan nampak menarik. Setiap lelaki yang pandang jadi tertarik, tergila-gila. Sekali dua pandang tak puas, sanggup ikut pulang ke rumah. Disebabkan ilmu tu, Nonong jadi taruhan dan korban. Nonong terkejut besar masa tu. Tiba-tiba seluruh badan Nonong menggeletar macam orang demam dan bercakap yang bukan-bukan. Sebelum kejadian buruk berlaku, Datuk terus baca ayat kursi 7 kali dan dihembus ke muka Nonong. Serta merta Nonong terkulai lemah. Beberapa saat kemudian Nonong pulih macam biasa. Sebelum sambung ceritanya semula, Datuk ambil segelas air putih dan bagi pada Nonong untuk diminum. Bila keadaan dah tenang, Datuk sambung cerita semula. Kata Datuk lagi, Datuk Nonong ni dulu pawang diraja. Nenek dia pula tukang andam istana. Mereka ada seorang anak perempuan yang comel, iaitu mak si Nonong ni. Disebabkan rupa paras mak Nonong cantik dan berbakat dalam bidang tarian, dia dilatih untuk dijadikan penari istana. Tiba-tiba Datuk berhenti cerita. Dia macam cuba ingat sesuatu. Kenapa memanda? Tanya Nonong. Kejap aku nak ingat balik nama Datuk dan nenek kamu. Mereka lebih terkenal dengan nama gelaran pawang diraja untuk Datuk kamu dan andam diraja untuk nenek kamu. Saya ingat memanda. Nama Datuk saya Alam Basita, nenek pula Raja Anom Dangsari. Lepas tu Datuk sambung cerita. Kata Datuk, Datuk dan nenek Nonong terus bagi perhatian pada anak gadis mereka, iaitu mak si Nonong ni lah. Kalau ada majlis bertindik, berkatan atau pernikahan, anak mereka diminta buat persembahan tarian pada tetamu. Nama mak Nonong terus jadi sebutan di mana-mana. Ada masanya ke Istana Delhi, Riau, Serdang atau Batu Bara. Bila Datuk Nonong meninggal dunia, kegiatan andam diraja mula berkurangan sebab tugas pawang dan andam diraja mesti seiring. Kematian suaminya menyebabkan andam diraja buat keputusan untuk tinggal di luar kawasan istana. Datang ke istana bila diperlukan je. Disebabkan kebolehannya yang luar biasa sebagai tukang andam, kehidupan nenek Nonong ni penuh dengan pantang larang, petua, dada penuh dengan jampi serapah. Nenek Nonong dicari orang istana bila ada anak raja yang nak bersanding atau bertindik. Dia akan dibawa ke istana di Langkat, Indrapura, Batu Bara di Sumatera. Disebabkan selalu berulang alik ke tanah Delhi, Raja Anom iaitu nenek Nonong buat keputusan untuk tinggal di Delhi. Kebetulan pula dia ada pertalian darah dengan keluarga Kesultanan Delhi. Raja Anom pun beli sekeping tanah tak jauh dari kawasan istana. Kerana usianya semakin tua, kegiatan Raja Anom tak serancak dulu. Tapi kalau ada yang perlukan pertolongannya, Raja Anom tak keberatan nak membantu. Tak dinafikan, dalam usianya yang dah senja, dia masih dicari, terutama orang-orang Melayu yang masih berkampung di sekitar Medan yang mahu kekalkan adat tradisi nenek moyang. Raja Anom dicari bukan kerana tuanya, tapi kerana pengalamannya. Dalam masa yang sama, mak Nonong terus kembangkan bakatnya dalam tarian hingga ke Malaysia. Raja Anom yang memang tak suka duduk diam, buka kedai kain, jual kain tenunan orang Batu Bara, songket Palembang, batik Medan dan bawa barang-barang kraftangan ke Semenanjung. Kemudian barang-barang dari Semenanjung pula dibawa ke sini. Itulah yang Raja Anom buat setiap kali dia ulang alik dari Delhi ke Semenanjung. Kedai kain Raja Anom jadi tumpuan ramai, terutama orang lelaki. Bukan nak beli barang, tapi nak tengok wajah anak gadis penari dan penyanyi tradisional golongan bangsawan Melayu, sama ada di tanah Semenanjung atau tanah Sumatera. Kemudian Raja Anom pun sikit demi sedikit turunkan segala ilmu dan petua jaga badan dan kecantikan yang ada dalam dada pada anaknya. Begitu juga dengan petua jaga suara. Raja Anom berpendapat kebolehan arwah suami dan dirinya harus diwarisi oleh anak gadisnya. Hinggalah suatu hari, kedai kain milik Raja Anom dikunjungi oleh sepasang suami isteri. Mereka beli beberapa pasang kain songket dan selendang. Lepas bayar semua barang, pasangan suami isteri tu nak jumpa dengan Raja Anom. Mulanya Raja Anom agak keberatan. Akhirnya dia bersetuju dan suruh pasangan tu datang lepas isyak. Dalam perjumpaan malam tu, si suami perkenalkan diri sebagai Syed Ali Idrus dan isterinya Sharifah Marnis. Pasangan suami isteri tu minta izin dari Raja Anom untuk jadikan anaknya sebagai Sri Panggung sebab mereka berdua ni tuan punya bangsawan Indrapura. Dari mana awak berdua tahu tentang kebolehan anak saya? Tanya Raja Anom. Dah lama, bermula dari majlis bertindik kerabat Raja Selangor terus ke Johor.
perak dan pahang. Dah lebih setahun kami mengikutinya. Raja Anom termenung sekejap. Setelah diperhitungkan buruk baiknya, Raja Anom setuju, tapi ada syaratnya. Mereka mesti jamin keselamatan anaknya. Jangan dipersia-siakan kebolehannya. Jangan jadikan dia batu loncatan untuk kekayaan mereka berdua. Bila bermain di Semenanjung, mereka kena hubungi pihak istana, beritahu mereka anaknya ikut rombongan mereka. Kalau pihak istana minta khidmatnya, mereka mesti lepaskannya. Raja Anom akan bagi nama-nama orang istana yang mereka mesti hubungi. Tak semua, hanya beberapa negeri tertentu saja. Mereka berdua setuju dengan syarat Raja Anom tu. Seminggu kemudian, anak gadis Raja Anom jadi keluarga bangsawan Indrapura. Mulanya disuruh jadi penari, kemudian penyanyi, di samping tu juga jadi pelakon pembantu, dan akhirnya jadi Seri Panggung dengan panggilan Rani Cantik, singkatan dari nama sebenarnya Dang Intan Mahani. Ternyata kehadiran Rani Cantik bawa keuntungan besar pada pemilik bangsawan Indrapura. Di mana saja rombongan tu adakan pertunjukan, sama ada di Sumatera, Kepulauan Borneo, Jawa dan Tanah Melayu, sentiasa dapat sambutan yang sungguh hebat. Nama Seri Panggung Rani Cantik kemudian bertukar jadi Ani Cantik, menjadi sebutan di mana-mana, jadi buah mulut orang muda. Ramai anak muda yang tak tidur lena, mengigau, mimpi siang malam teringatkan Rani Cantik. Sebagai Seri Panggung, dah tentu Ani Cantik tak bergantung semata-mata pada bentuk tubuh, kecantikan wajah dan kemerduan suara. Atas nasihat Raja Anom, Ani Cantik berusaha cari ilmu yang boleh menguntungkan dirinya sendiri. Masa buat pertunjukan di kawasan pedalaman Jawa Barat di daerah Banten, Ani Cantik jumpa dengan seorang tua yang handal dalam ilmu susuk. Dengan bantuan orang tua tu, Ani Cantik dibekalkan dengan ilmu susuk yang cukup kuat pengaruhnya. Setiap orang yang pandang, lebih-lebih lagi kaum lelaki, akan tertarik atau jatuh hati pada dia. Disebabkan ilmu susuk tu amat mujarab, Rani Cantik terpaksa patuh dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik ilmu susuk. Kehidupan Ani Cantik terus berputar. Kemasyhuran menguasai dunia bangsawan. Tak ada yang tak kenal dengan Ani Cantik. Banyak kumpulan bangsawan yang lain gulung tikar sebab Ani Cantik ni. Masa bangsawan Indrapura buat pertunjukan di Tanjung Pinang, Riau, seorang saudagar muda yang bekalkan buah-buahan, sayur-sayuran dan ikan basah dari Tanjung Pinang ke Singapura dan Melaka dah jatuh hati dan gilakan Ani Cantik setengah mati. Saudagar muda yang kacak tu akan datang di mana saja bangsawan Indrapura buat pertunjukan. Bukan senang nak tawan hati Ani Cantik. Dia terpaksa bersaing dengan anak-anak muda yang lain. Disebabkan nak sangat dengan Ani Cantik, saudagar muda yang berasal dari kampung Serkam Melaka tu terpaksa keluarkan wang yang banyak untuk meminangnya. Barang hantarannya mahal-mahal, kebanyakannya buatan luar negeri. Siapa orang muda tu memanda? Tanya Nonong. Ayah kamulah, jawab Datuk. Datuk dapat tahu masa Rani Cantik pasang susuk, si dukun kenakan syarat yang mesti dibuat. Kalau tak dipenuhi, ilmu susuk akan makan diri. Syaratnya Rani Cantik mesti pertaruhkan anak perempuan sulungnya, mesti dikahwinkan dengan batu gunung yang dia jumpa di kuala sungai. Dengan kedudukan batu tu menghala ke arah matahari jatuh. Kebetulan anak perempuan sulung Rani Cantik tu Nonong. Bila kahwinkan Nonong dengan batu gunung, daya pesona, seri wajah dan apa yang Nonong miliki akan berpindah ke wajah Rani Cantik. Dia akan sentiasa kelihatan berseri-seri, nampak menarik di mata sesiapa saja. Rasa macam tak percaya. Tapi itulah yang terjadi, Nonong. Apa tindakan selanjutnya, Memanda? Kita bersurai. Malam nanti lepas isyak, kita baca Yasin. Kemudian kita sama-sama masuk bilik rahsia mak kamu. Adik saya Harun macam mana? Dia ikut sekali. Dia waris kuat kamu. Lagipun dalam ilmu yang mak kamu amalkan, boleh dihalang oleh anak bongsu dia lelaki. Malam tu selesai baca surah Yasin, Datuk suruh Harun pakai pakaian serba putih. Nonong pula jangan ditukar telekung yang dipakainya. Tama disuruh pakai kain pelekat tanpa baju. Kepala diikat dengan kain merah. Macam biasa, bila nak buat tugas-tugas khas ni, Datuk akan pakai serba hitam. Kemudian Datuk guna rotan untuk ketuk pintu bilik rahsia. 5 kali ketuk, mangga tembaga tu terbuka sendiri. Ketukan kali ke-6, daun pintu bilik pula terbuka dengan sendiri. Harun meluru nak masuk dalam bilik tu, tapi Datuk sempat tahan dia. Jangan, nanti kamu terima padah, kata Datuk. Lepas tu Datuk suruh Harun ambil 6 batang lilin dan nyalakan. Bagi seorang 2. Bila sampai dalam, letak rapat-rapat di tempat yang agak tinggi. Sepanjang operasi berjalan, semuanya membisu dan harapkan cahaya lilin je. Kemudian Datuk bisik ke telinga Harun, suruh
pasang lampu bilik. Dengan segera Harun petik switch lampu. Seluruh ruang bilik dilimpahi cahaya. Masing-masing tarik nafas lega. Lepas tu Datuk suruh Nonong dan Harun tengok apa yang ada dekat bucu bilik. Dekat situ ada bungkusan yang dibalut dengan kain dua warna, hitam dan putih. Sambil duduk bersila berpeluk tubuh di muka pintu dengan matanya separuh pejam, Datuk suruh Harun ambil bungkusan tu dan buka. Antara berani dan takut, bungkusan yang dibalut dengan dua warna tu Harun terus ambil dan dibuka. Dalam bungkusan tu ada seketul batu gunung kehitaman berkilat dibalut dengan segumpal rambut hitam berkilat. Ada satu bungkusan kecil yang dibalut dengan kain kuning antara gumpalan rambut tu. Buka bungkusan kecil tu, kata Datuk. Bila Harun buka, dalam tu ada kotak kecil. Dalam kotak tu pula ada 7 helai rambut halus. Warnanya agak kekuningan, macam rambut bayi baru lahir dengan daun pandan kering, tapi masih berbau. Datuk suruh letakkan semua barang tu dekat hujung lutut kiri dia. Jangan diangkat, tarik perlahan-lahan, kata Datuk. Bila semua barang-barang tu dah ada dekat lutut kiri dia, perlahan-lahan Datuk buka mata dan renung wajah Harun dan kakaknya, Nonong. Muka mereka berdua nampak pucat dan cemas semacam. Kata Datuk, apa yang mereka tengok tu adalah sebahagian barang yang mesti disediakan oleh mak mereka sesuai dengan kehendak dukun susuk tu. Datuk tak boleh jelaskan secara terperinci kecuali mereka berdua nak tahu. Jadi mereka boleh bertanya sebelum pukul 12 tengah malam. Apakah syarat dan pantang larangnya memanda, dan kalau dilanggar apa padahnya? Tanya Harun. Kata Datuk, kalau langgar pantang larangnya, usaha Datuk nak pulihkan Nonong tak berjaya. Dengan anak bini Harun akan tanggung akibatnya. Datuk yang duduk bersila tiba-tiba tersungkur ke depan, macam ada sesuatu yang tolak dia dari belakang. Tak semena-mena udara dalam bilik jadi panas macam berada tepi unggun api. Ada sepasang mata berwarna hijau muncul dekat dinding bilik dari arah belakang. Dalam keadaan cemas tu, Datuk duduk bersila semula. Serentak dengan tu, suasana kembali tenang. Rasa panas dan mata hijau tu terus lesap. Kata Datuk, disebabkan benda-benda inilah Harun dan Nonong dilarang masuk dalam bilik khas ni. Nonong baru teringat bila mak dia ajak masuk bilik khas ni, dia ada minta kebenaran supaya bawa Khatijah sekali, tapi mak tak benarkan. Dia selalu berkata, anak sulung yang dah susah dapat rezeki, rupa-rupanya ada benda yang dia nak rahsiakan. Sekarang ceritakan, rambut siapa yang bungkus batu gunung tu memanda? Tanya Nonong. Kata Datuk, itu rambut mak mereka yang dicabut masa bulan mengambang, dibalut pada batu sebagai tanda ikatan perjanjian dengan dukun susuk. Yang lagi satu tu rambut Nonong masa umur dia 55 hari, dipotong dengan bilah buluh tumpat masa matahari nak naik, diletakkan dalam seludang kelapa gading dengan daun pandan diselitkan celah gumpalan rambut mak mereka. Tujuannya supaya seri wajah Nonong berpindah kepada mak mereka. Kecantikan zahir yang Nonong miliki tak ada daya penarik, membuatkan orang lelaki tak minat. Dalam istilah ilmu hitam disebut sebagai nikah seludang. Harun dan Nonong terkejut besar. Mereka macam tak percaya mak mereka sanggup buat macam tu sekali. Sekarang dah terjawab kenapa arwah ayah beria-ria suruh Harun cari Datuk. Rupanya semua yang terjadi Datuk dah tahu. Kata Datuk, dari dulu lagi dia dah tahu arwah mak mereka ni banyak buat perkara-perkara yang kurang baik. Datuk suruh berhenti, tapi dia tak nak. Arwah ayah mereka pun gagal pujuk mak mereka. Akibatnya Nonong yang tanggung derita. Tiba-tiba Nonong menjerit. Harun terus melompat macam ada sesuatu yang ganggu mereka. Kenapa Nonong? Tanya Datuk. Kata Nonong, dia rasa macam ada tangan sentuh buah dada dia. Kata Harun pula, ada jari panjang raba leher dan telinga. Sejuknya macam tangan mayat. Tiba-tiba apa yang ada dalam bilik tu berterbangan. Tapi yang peliknya, benda yang berada dekat kepala lutut kiri Datuk tak bergerak langsung. Keadaan tu buat tamah Nonong dan Harun jadi cemas. Kemudian tubuh Nonong dan Harun bergerak-gerak macam berada dalam kapal yang dipukul ombak. Nonong dan Harun terkapai-kapai. Mulut mereka terbuka dan cuba berkata sesuatu pada Tama dan Datuk, tapi suara mereka berdua tak keluar. Paling mengerikan bila tubuh mereka terangkat dan cuba bergerak ke arah pintu. Ketika itu Datuk segera bangun dan baca beberapa potong ayat Al-Quran. Aduh, jerit Nonong dan Harun. Mereka berdua terus jatuh terperosok dekat sudut dinding tempat bungkusan ganjil tu ditemui. Dengan susah payah mereka bangun lalu duduk bersila. Sebelum tengah malam, sebelum pukul 12, kita mesti selesaikan semuanya ni, kata Datuk. Api, kata Datuk. Tama tunjukkan ke arah 6 batang lilin. Salah satu lilin tu masih terbakar. Lilin yang masih menyala tu Datuk ambil. Lepas perkemaskan sila dan pastikan kedudukan batu gunung yang dibalut dengan rambut dan 7 helai rambut dalam seludang pinang berada dekat hujung lutut kirinya, perlahan Datuk halakan hujung lilin ke arah benda tersebut.
Alright, sampai sini dulu sambungan Siri Bercakap dengan Jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.